Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zokan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zokan pergi ke seri detail sikit untuk di chart untuk tengok apa yang dah berlaku. Kita akan pergi ke total market, kita akan pergi BTC dominant, kita akan tengok juga aku BTC gap dan coin BTC. Sebab apa tu nampak ni? Dia bangun-bangun ni buka chart tadi baru pukul 5.30 pagi. So tengok untuk di chart BTC berada di 46k. So apa yang berlaku? So macam tu pun untuk buka pun tak kata tak heran pun, tak terkejut pun sebab apa memang kita expected kan, sebab apa kita ada weight yang kata shadow yang kita tunggu kat bawah tu, nanti tu akan terang ke chart. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang ada berlaku untuk hari ni. Nanti kita akan chart, kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So inilah coin market cap. So coin market cap untuk tempoh 24 hours malam. So expected kita ada dalam kurang lagi 6, 7, 9, 2 jam setengah lagi. 2 jam setengah lagi untuk candle daily untuk semalam close. So expected untuk semalam kita masih lagi ada continuous untuk tempoh 24 hours. So untuk semalam kita tengok total market berada di 2.24 dan daripada 2.1. So ini kita kejatuhan banyak. Kemudian macam cakap, volume akan meningkat. So volume daripada 70 lebih ke 93 bilion lebih. So ini kita nampak kejatuhan total market semalam disupport oleh sedikit volume yang tinggi. So meaning bukanlah volume tinggi sangat, tapi rasa daripada 70 jadi 90 bilion. So banyaklah kata 20 bilion volume untuk semalam. Dan tengok BTC dominant meningkat daripada 41.0 41.2 dah 41.6. Ethereum drop sikit daripada 21.3 21.0. So meaning kita tengok kejatuhan semalam, kita akan expect kejatuhan tu more ke dalam bentuk BTC. So bila BTC drop, apa yang berlaku di altcoin lain juga akan ditarik sekali untuk ke bawah. So let's go, kita tengok harga semasa sebelum kita ke chart. So Bitcoin berada di mana? So Bitcoin berada di 46.6k untuk current price untuk 5.30 pagi ni. So kita tengok 46.6. Kemudian dalam tempoh 24 hour kita drop 7.27%. Tapi ada lagi, aku ada masa lagi dalam 2 jam setengah lagi. So tengok adakah dia akan rebound balik ataupun dia drop bawah lagi. Nanti akan tengok chart untuk kita tahu ke mana ke arah pergerakan market. So Ethereum 3.7 dah pun sampai tu punya buy tu 38. Dan expected kalau 3.7, kalau kita break 38 mini, kita dah break trendline bearish kita, expected kita akan berada di another point iaitu 35 ke 34. Nanti tu tengokkan chart. So 9%. So nanti kita akan tengok juga di Bitcoin, kita akan juga akan klik untuk Ethereum sebab apa takut nanti lupa lah. So Binance 8%, untuk Solana 12%, untuk Cardano 10%. So Cardano ni memang tu tunggu kan $1. Kalau sampai balik $1.1 pun dah consider good position buy. Memang tu nak buy balik Cardano ni. Sebab apa jual itu ada $1,000, 1,000 coin. Now tu dah jual itu, ambil profit sikit 500 untuk buy di HT. Kemudian now kita expect tinggal 500 coin saja. So untuk Cardano ni dia punya target lah 1000 coin untuk hold untuk long term. So now dia akan dapatkan balik 1000 coin kalau price untuk Cardano drop balik dalam $1. Okay, nanti kita akan tengok juga price Cardano. Kemudian di SRP 9% drop. So 9% malam tu cakap kan SRP kat mana zone buy tu, ada 3% dan 13%. 3% dolar dan 13% dolar SRP. Kalau jatuh itu dia akan grab buy. Kemudian Polkadot 10%, Dogecoin 10%, Terra 12%. Macam cakap kat manakah zone entry buy semalam tu dah tunjukkan. Kalau nak kata terang detail, boleh tengok di Terra Luna, Avec, Solana. Anda boleh tengokkan video semalam. Malam tu dah terangkan kat manakah entry zone di Terra Luna dan Avec. So pagi ni tu tak pergilah untuk Terra Luna, Avec, Solana ni tu dah pergi kan semalam. So expected sama aja. So anda boleh tengok malam semalam punya price target dah hari ni target kat mana. Tu dan seperti anda akan tahulah kalau nak buy Terra Luna, Avec, Solana dengan satu lagi apa Terra Luna, Avec, Solana, ada SRP. So kat mana SRP pun dia ada juga kata Ethereum. So anda boleh tengok video semalam. So Avec tu 11%. So mostly semua sedang drop, mostly 10% ke atas. So adakah akan ada lagi dropping? Itu bergantung sebab apa kita ada lagi 2 jam setengah lagi untuk tender daily untuk ini. Adakah kita akan drop lagi untuk total market? So ini kalau total market drop lagi, ini kita akan expected volume aku kata BTC akan drop more. Expected bila BTC drop more, kita akan expected untuk coin lain juga akan drop. So untuk drop semalam 87%, untuk volume meningkat 33%, daripada 0 point lebih je 33% increase volume. So macam juga bila hari Isnin, kita hari Isnin ke atas, kita akan expected volume yang tinggi. Bila volume tinggi sekiranya total market drop atau naik, itu akan effect di chart di candle kita, sama ada candle kita weight yang panjang ataupun pendek.
So tanpa buang masa lagi, hari ni tu nak buat secepat boleh sebab apa tu aku kata tak sempat kalau nanti tak sempat nak upload. So guys, langsung kita pergi ke chart. So pertama kali kita tengok di Bitcoin apa yang dah berlaku di Bitcoin. So Bitcoin macam tu expectkan kita akan ada price di kawasan ini iaitu di kawasan candle hijau ni, candle orange ni antara price yang cakap sebelum ni. Ini BTC USD, kita akan BTC USD lah BTC. So ini dah tandakan expected price tu akan berada around antara 4.4 ke mana-mana saja trend line di bawah ni. So seperti kita ada minor support antara swing low dan swing high ni. Kita ada minor support, iaitu minor support kita masih lagi belum touch, iaitu minor support kita berada antara 45 dan 43. Tapi Zulmo melihat kepada price ni seperti kita kan boleh expect antara permainan lah antara 44 ke 40 semegi untuk pergerakan. So apa yang berlaku untuk di BTC tu nampak semalam seperti juga ini pergerakan ni dah expected apa akan berlaku, sama ada pergerakan macam mana, tapi kita akan nampak pergerakan yang bawah ini untuk kita close balik kita punya shadow di Bitcoin, iaitu shadow yang bawah ni. Shadow yang ni kita akan expect dia akan close, so give a time dia akan close juga. So ini maybe akan one touch, kita akan grab buy, kita akan DCA sikit untuk buy Bitcoin, grab sikit buy Bitcoin, kemudian price akan naik. Seperti kita akan ada one more touch untuk shaking another one time, kita akan grab buy, kemudian kita akan ada huge pump. So itu yang kita akan expect untuk di Bitcoin untuk melakukan ini. Tapi sekiranya macam mana kita nak tahu bawah bullish atau bearish. Untuk selagi mana price tu tak break trendline tu bawah ni, selagi luar tu bullish, you expect ini akan seperti lah kuatan good buy untuk DCA. Dan kalau break bawah ni barulah kita akan bearish market. So bearish market barulah kita akan expect price tu akan jatuh di mana last support iaitu di 26k. So adakah akan jatuh 26k? Kita tunggu lagi, tak ada lagi confirmation untuk jatuh 26k, iaitu break ni barulah kita ada first confirmation. So untuk sekarang Bitcoin kita expect dah jatuh bawah ni, dah jatuh sampai mana? Macam kita ada expect untuk jatuh itu around ni, iaitu around mana kita akan expect kalau ikutkan ni antara price lingkungan dalam 45 ke 43. So untuk ni lah minor support. Ada kuartal yang large support lah seperti antara 44.5 ke mana-mana kuasaan trendline di atas ni. Kalau tengok kat sini adalah kuasaan 40. So ini kata price lah, kata untuk tunjuk kat anda aja. Tapi kalau anda nak masuk buy ataupun sell, anda perlu jangan tengok kat BTC USD. So ini chart tu lah BTC USD. Tu jangan tengok BTC USD kita hanya tengok untuk long term punya movement. Kalau untuk kata entry market, kita tengok BTC USDT. Tu dia expected price dia akan sedikit berlainan. Chart yang sama tapi sedikit berlainan. So ini kalau tengok sini contoh, tengok yang ini. Contoh kita tengok chart ni price dia kat mana. So untuk swing daripada swing low ini, shadow kemudian high ni, kita akan sempat minor support. So minor support kita seperti ni berada mana. Tengok almost dalam 45.2, kemudian expected sini dalam 43.3. Kemudian kita ada juga kuartal yang major support yang tunggu ialah antara 44.2. Ikutkan 45, so ini 44.2. So ini expected dalam tak sampai pun 30. Still lagi 38, 39. So expected itu yang anda perlu tunggukan untuk nak masuk. Anda boleh monitor dua. Kenapa tu monitor dekat BTC USD? BTC USD untuk tu tengok zone yang tu buy, iaitu kalau tu nak set limit stop loss, stop limit buy, ataupun kita set limit buy di exchange, tu akan guna BTC USDT. Kalau tu nak aku kata monitor price, tu akan tengok di BTC USD untuk long term punya movement. Tu kalau tengok yang tu punya chart ni, tengoklah akan nampak chart tu macam ni. Tu dia akan untuk tu tahu macam mana pergerakan. Sebab tu cakap walaupun seperti ini adalah pergerakan ni lebih kurang sama je pergerakan yang berlaku ini, and expected apa yang berlaku kita akan expected ada condition lama maybe 1 bulan 2 bulan ke atas. Sama juga ini expected baru bulan 12 kita dah drop daripada bulan 11. Sama juga ini kita dah drop daripada 1 bulan, kita dah drop kat sini, and kita consolidation selama 2 bulan 3 bulan ke bawah ni. So sama, so expected bulan 12, bulan 1, bulan 2, kemudian bulan 3 expected barulah kita akan ada kenaikan sekiranya dia tak break lagi bawah ni. So expected ini adalah good opportunity untuk kita DCA untuk masuk dalam market untuk Bitcoin, expected untuk altcoin lain juga. So based on harga Bitcoin dan juga altcoin, kita nampak Bitcoin berada di kawasan huge kuartal strong holder punya hand punya, kuartal tak ada lagi scare market. Sama juga di kawasan macam ni. So sama macam kita tengok di Bitcoin di kawasan ini sebenarnya, masa tu price terus sampai 29, kita akan expected dia akan jatuh bawah, tapi price tu terus bounce. Sebab apa kat sini kita tengok fear and market bawah 20, kemudian tak ada lagi pressure sell, kuartal future punya trading pun low. So apa yang berlaku, price tak bergerak mana. So apa yang berlaku, weight akan
pump balik price untuk dapatkan balik kuarter future punya buyer, kemudian kita dapatkan balik untuk kata for more buy. Tu untuk sekarang ni kita akan kata gunakan kuarter secara fundamental untuk buy, iaitu kita buy low, sell high. So ini kita akan nampak ini adalah consider kawasan inilah good opportunity untuk kita grab buy dulu sebelum tu. Apapun kalau kita buy kawasan ni, jangan buy banyak. Kuarter expected kawasan kuarter red zone, kuarter takut nanti kita akan terperangkap dengan whale punya permainan. Yes, dia buat sekali ni, so maybe dia kata kali ni dia buat yang ni, so nanti dia akan push pas more di bawah. So apapun kita prepare je, kita ambil opportunity dulu untuk di beacon, iaitu whatever dalam price kawasan ni adalah good position untuk kita entry. So expected tu pun akan tambah lah, tak banyak lah, tambah dalam 500 ke 1000 je, maybe dalam $1000 je, RM1000 dia akan tambah lagi untuk return. At least dia akan grab opportunity buy kawasan ni. Kalau dia down bawah tak masalah, cakap dia akan cut loss 50% dia punya portfolio, tapi dia takkan keluar di Bitcoin, dia akan keluar di altcoin lain. Expected kalau dia ada good bounce, kita akan ada huge pump untuk another expected new circle yang akan berlaku di Bitcoin. So berdasarkan Bitcoin ni, kenapakah expected ini kawasan good kata buying sekarang expected? Sebab kalau kita tengokkan di altcoin, banyak altcoin dah sampai kata di major support. Banyak ada altcoin dah pun kata drop hampir 70%, 80%. So expected itu adalah kata consider good position untuk kita entry. Tapi pun ada juga beberapa coin yang besar lain still lagi kata hanya 40-50%. So meaning kita akan expected untuk Bitcoin still lagi ada dip ke bawah ni around dalam 40 ke 39 ni. So meaning apa yang berlaku sekejap Bitcoin drop ke kawasan trendline ni, kita akan nampak another coin yang contoh tu tengok semalam Solana, AVAX, Ethereum, BNB akan drop dia punya ke betul-betul last support. So meaning kita akan expected bila altcoin dah berada last support, expected adalah good time untuk Bitcoin buat recovery, and expected altcoin lain juga akan recovery. So now adalah good position untuk kita entry dalam market banyak. Walaupun kita ada bearish market, tapi apa kita mesti lagi beware. Sebab apa kita ikutkan 4 year circle dah pun habis. Expected bulan 12 ni, daripada start pertengahan bulan 12 kita akan bearish market selalunya untuk secara history punya movement market. So yang itu juga kita beware lagi. Walaupun tu kata bullish, expected hanya 20% saja bullish, lagi 80% tu expected bearish disebabkan data yang lepas. So untuk menyokong data bullish 20% tu tak ada banyak, hanya kata berdasarkan fundamental je, hanya kata expectation je. So tapi untuk secara technical memang kita dah kata masuk dalam kata bearish sign, iaitu kita expected kita ada wedge ni 1, 2, 3, 4, expected 5, last pump barulah kita ada breakout. Yang tu expectedkan kita akan ada last pump untuk kita at least ambil modal dan profit sikit sebelum kita ada huge pump huge drop ke bawah. So apa pun kita tengok macam mana pergerakan chart ini, masih lagi kuasa expected ada consider good dan DCA sebelum kita last pump sebelum kita break ke bawah. So itu di Bitcoin. So apa yang berlaku di total market punya? Total market kita akan tengok total market macam tu expectedkan, kita expected boleh jatuh sampai 1 trillion. 1 trillion tu berada, kenapa tu expected berada di 1 trillion? Di 2 trillion disebabkan wedge yang sama seperti mana di BTC. So ini swing ni dan swing high akan buat lower high. So lower high kita akan expected berada di trendline ni. So macam cakap, ini adalah good opportunity untuk kita tengok di Bitcoin banyak. Expected total market akan sampai di kawasan trendline ni, iaitu mana-mana price dalam ikutkan dalam around 2 trillion juga punya. So ini expected yang ni 21 ke 2 trillion. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok total market berada di 2 trillion expected. Sebab tu kita tengok banyak ada altcoin yang berada di support. So macam cakap, whatever price di last support adalah good opportunity untuk anda grab buy sekarang untuk expected anda buy target. So buy target tu hold saja. Kalau buy dah kawasan expected, kalau kita masuk dalam bearish market, kita akan expected apa yang berlaku di altcoin. Contoh kita akan tengok di kita akan tengok di Koti, di Cardano. So jika dia nak tengok Cardano ni, so kita lalu pergi Cardano. So akan tunjuk contoh Cardano. So Cardano contohnya, apa yang dah berlaku di Cardano? Cardano dah drop hampir 60%. Dah kata 62%. So expected 80% kita akan drop more dalam kota expected dalam kawasan ni. So ini jatuh kawasan itulah, jatuh dalam kawasan major support. So untuk Cardano major support dia berada di kawasan ni antara price 1.2 ke 0.7. So meaning apa yang berlaku untuk Cardano, cakap adalah good opportunity untuk anda buy untuk long term ataupun hold asset. So expected kalau kita masuk dalam bearish market, Bitcoin jatuh dalam 26, expected untuk Cardano maybe akan jatuh dalam bawah lagi 70
maybe 60-50. So expected lah good buy. Kita akan expected akan buat range dalam kawasan ni saja. Seperti mana kita tengok kawasan ni. Ini adalah good opportunity untuk kita DC untuk kita dapatkan target untuk long term. So ini untuk Cardano dah sampai pula support. So, apa lagi coin dah sampai lah support. Tengok Coty juga. Coty kata dah pun sampai meja support, iaitu antara 2.7 dan 16 sen. Macam untuk Coty dan Cardano ni memang akan zone untuk long term. Kemudian kita tengok BNB. BNB last support masih lagi kata jauh. So untuk expected ni kawasan ikutkan price dia last support untuk ini bukan last support, ini adalah kata major minor support, minor resistance. Untuk BNB kita akan expected last support dia berada 275 dan 172. Adakah dua expected akan jatuh tu? Dua hanya expected untuk Binance. Supposedly kita akan nampak price tu akan jatuh di kawasan ini saja. And sekiranya Bitcoin masuk bearish, barulah kita akan expected last support. So Binance sedikit kuat dia punya kata technical. So expected 476 lah good DCA. Jatuh di bawah, kita akan tunggu di kawasan 275 dan 172. So dalam kripto ingat, anda buy masa low ni, masa bearish market lah, anda kata semangat nak buy. Sebab apa? Kita jangan fikir pasal value dia, fikir pasal asset dulu. Kumpul asset sebanyak boleh, and value akan datang kemudian bila price itu recovery, bila kata market recovery balik, anda tengok price itu akan melakukan kenaikan yang drastik. So itu aja untuk pagi ni, tak banyak. So apa pun mungkin kita pergi, apa lagi nak pergi, kita Ethereum. So lupa lagi nak pergi Ethereum sikit. So Ethereum, apa yang berlaku di Ethereum sekarang? So Ethereum, kita nampak Ethereum dah pun breakout tu punya trendline merah ni, yang tu semalam tu ada terangkan nak buy Ethereum. Tu ada monitor satu wedge ni, satu wedge yang besar ni expected akan dah turun bawah 28. Expected di kawasan ni, kenapa tu tak buy? Macam cakap, ini kawasan kalau sebab tu dah ada position tu tak buy. Tapi kalau ada siapa yang masuk semalam ikutkan saranan Zul, jika ada $1,000 masuk $100, RM1,000 masuk 10% ni, iaitu 100. So dah tak kisah, dah jatuh bawah. Nah, anda dah tahu kat mana lagi ada opportunity buy, iaitu dah buy 100 kat ni, hold saja asset. Nah, kita tunggu expected dalam masuk mana price masuk dalam kawasan box orange yang kecil ni. Orange kecil ni dapat ialah minor support daripada swing high, lower high ke higher high. Expected kita akan ada Fibonacci target kat sini, and kemudian expected another yang second kita akan daripada higher, bila kita dapat higher low ni ke ayat ni, kita akan dapat another minor support. So dua minor support tu terpulang mana bagi tu tak akan beli kat 34 ni, tu akan tunggu more di kawasan 28-29. Sebab apa? Support ni lebih strong, iaitu ada minor support dan juga ada trend line ini. Yes, ini adalah pattern bearish, tapi saya cakap bila expected untuk Bitcoin possibility untuk ada lagi one bounce. So apa yang berlaku di Ethereum, kita akan expected maybe kalau Bitcoin jatuh ke kawasan Bitcoin jatuh di kawasan 44 dan 39-38 ni, apa yang berlaku di altcoin, altcoin yang akan drop. So apa yang berlaku spesifik untuk di Ethereum possibly ada opportunity untuk hanya drop di kawasan ini saja bound, ataupun sedikit ke huge drop ke kawasan 28-26 ke kawasan 2 average balik, and tu akan grab buy untuk expected dia akan melakukan kenaikan balik untuk last pump untuk tahun 2022 sebelum dia masuk bearish market yang panjang lah, expected 1 year ke atas. So itu yang tu expectedkan di market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apa pun banyak cakap, tu tak terkejut pun apa yang berlaku di Bitcoin drop ni. Even drop ke 39-38 pun, tu still lagi tak terkejut pun, still lagi tak trigger tu punya bearish, iaitu bearish tu lagi mana dia tak break kawasan trendline ni. So kalau ikutkan hari ni, expected mungkin ada lagi drop bawah tu hanya expected dalam kawasan 44-43 je. So meaning kat sini anda perlu grab, aku kata set limit kalau nak buy tu. Expected lah kalau nak good let's meet dalam kawasan 44.2 tu consider nak kata set limit buy, dah consider good. Anda masuk DCA sikit, expected maybe ada bound. Kalau drop lagi bawah, tak masalah, kita akan grab buy lagi untuk kata DCA lagi. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.